الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita akan memulakan tafsiran untuk surah yang baru, surah Al-Isra. Surah yang sebelumnya An-Nahl dah selesai dulu. Baik, sebelum kita memulakan bacaan dan tafsiran untuk surah ini, sedikit pengenalan tentang surah Al-Isra. Dinamakan surah Al-Isra kerana dimulakan surah ini dalam ayatnya perkataan asra, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Berhubung dengan peristiwa Isra, di mana Nabi SAW diperjalankan pada waktu malam dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa pada waktu malam. Dan dinamakan juga surah ini dengan surah Bani Israel, kerana selepas ayat yang pertama ada penceritaan tentang Bani Israel. Kelebihan surah ini, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan selain mereka meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u kulla lailatin Bani Israel wa Zumar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap malam surah Bani Israel ataupun surah Al-Isra dan juga surah Az-Zumar. Jadi surah Al-Isra ni ada dua nama, selain daripada Al-Isra dinamakan juga surah Bani Israel. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi membacanya setiap malam, surah Al-Isra dan juga surah Az-Zumar. Dalam riwayat lain Nabi juga baca waktu malam surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Ini setiap malam. Kita nak boleh semudah sekali pun payah. Saya kata setiap malam semudah sekali pun payah. Tapi Aisyah kata Nabi kana yaqra'u kulla lailatin, setiap malam dibaca surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Baik, kita terus kepada bacaan untuk permulaan surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجid الأقصى. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam, bermula daripada Masjidil Haram di Mekah hinggalah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, yang kami berkati di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia, yakni Allah, maha mendengar lagi maha melihat. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab, yakni kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan kami berkata bahawa janganlah kamu mengambil penolong selain daripadaku. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, mereka itu adalah anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Mereka, yakni Bani Israel ini, adalah anak cucu keturunan yang lahir daripada manusia yang terselamat bersama dengan Nabi Nuh di atas kapal semasa banjir besar di zaman Nabi Nuh. Innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya dia, yakni Nuh alaihi salam, adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Surah ini dimulakan dengan Subhana, maha suci Allah. Ini menggambarkan suatu azamatullah, kebesaran Allah. Bahawasanya apabila sesuatu ayat dimulakan dengan Subhana, menyatakan perkara yang hendak disebut dalam ayat itu adalah besar, perkara yang agung dan perkara yang hebat. Kerana apa yang hendak diceritakan dalam ayat berhubungan dengan Isra dan Mi'raj adalah amran khariqan lil 'adah, perkara yang mencari adab. Mencari adab mana perkara yang melanggar adab, perkara yang menyalahi kebiasaan manusia, yang kalau diukur dengan akal maka kita mengatakan ia adalah mustahil, tetapi ia ada realiti, benar-benar berlaku, dan tidak ada perkara yang mustahil di sisi Allah. Allah Ta'ala boleh lakukan apa sahaja yang dia kehendaki, semudah ia mengatakan kun, maka fayakun, jadi makalah jadi perkara yang dia kehendaki. Baik peristiwa Isra dan Mi'raj, sedikit tentang sejarahnya. Pendapat yang kuat mengatakan berlaku sekitar setahun lebih sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Pada tahun itu berlaku peristiwa di mana dua orang yang menyokong ataupun memberi sokongan kepada dakwah Nabi, bapa saudaranya Abu Talib dan isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha telah meninggal dunia. Maka dikenali tahun itu tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Lalu Nabi bersama dengan Zaid bin Harithah menuju ke ke Taif untuk menyampaikan dakwahnya kepada kabilah Bani Abdul Lail, tetapi mereka menolaknya. Jadi sekembalinya daripada situlah, maka Nabi SAW telah dibawa pada suatu malam yang berkah untuk Allah Ta'ala perlihatkan tanda kebesarannya. Baik, disebut di sini lailan, tidak naharan. Tidak naharan, tetapi lailan. Berlakunya peristiwa Isra itu pada waktu malam. Apakah rahsia malam? Malam adalah detik waktu yang lebih baik ataupun waktu yang lebih sesuai dari sudut seseorang itu mahu mendekatkan diri kepada Allah. Antara malam dengan siang, sebenarnya malam itu lebih besar dari segi nilai yang kita boleh rasai, kekhusyukan.
inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangun solat di waktu malam, lalu dinyatakan bahawa sesungguhnya bangun waktu malam itu lebih menepati waktu untuk khusyuk dan lebih baik bacaannya. Dari sudut ibadat, malam itu lebih terasa zuk, apa tu lebih terasa nikmat beribadat. Di sini Allah Ta'ala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Dalam kitab tafsir banyak disebut riwayat hadis-hadis yang pelbagai, kebanyakannya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada riwayat daripada Anas, ada riwayat daripada Abu Dzar, ada riwayat Ibnu Abbas, ada daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dan kebanyakannya hampir sama, cuma berbeza beberapa tempat. Yang kita ambil contoh salah satunya ialah diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, pada malam aku diperjalankan, pada malam aku diisrakan, dibawa kepadaku Burak, seekor tunggangan putih yang lebih tinggi dari keldai, lebih rendah daripada bawal. Ia mampu meletakkan tapak kakinya di hujung pandangan. Sekali dia letak tapak kaki, sejauh mata kita melihat, cepat. Mana perjalanannya sangat laju, sangat cepat. Setelah menungganginya, menaikinya, maka Burak itu bergerak, berjalan membawaku sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku ikat tunggangan itu di tempat para nabi biasa menambak tunggangan mereka. Berlaku dengan cepat, laju. Itu Isra. Sebab ayat ini mensabitkan Isra. Ada pun Mi'raj dalam surah An-Najm. Tapi kebanyakan hadis tidak mempericikan peristiwa yang berlaku semasa Isra. Kebanyakannya menceritakan tentang apa yang berlaku semasa Mi'raj. Jadi Nabi naik Burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sahaja. Sampai situ Burak stop, berhenti. Jadi yang berikutnya daripada Masjidil Aqsa sampai ke atas, Nabi SAW naik bersama dengan Jibril. Macam mana naik? Wallahu alam. Ada riwayat sebut seakan-akan dihulurkan seperti tangga, tapi naik dengan cepat. Naik sampai langit yang pertama, yang kedua. Dan kebanyakan riwayat hadis yang disebut berhubung dengan Isra dan Mi'raj memperincikan peristiwa Mi'raj, tapi tidak mendetailkan peristiwa Isra. Walaupun setengah riwayat ada kita dengar cerita begini begitu banyak, tapi perincian itu lebih kepada Mi'raj. Ada dalam riwayat Imam Bukhari menyebut semasa Nabi dalam perjalanan Isra itu, katanya aku melihat Nabi Musa alaihissalam pada satu tempat yang Al-Kathibul Ahmar, yang ada longgokan pasir yang kemerahan. Aku melihat Nabi Musa dalam kuburnya, dia sedang salat. Tapi pada malam yang sama juga semasa Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa pada langit yang ketiga. Ini kata alam gaib, ini kita tak boleh ukur dengan akal. Orang yang sama Nabi lihat ada pada dua tempat yang berlainan. Para Nabi dan Rasul ni, mereka itu tidak mati. Fi kuburihim ahya, dalam kubur mereka dikira hidup dengan cara mereka. Itu alam barzakh. Baik, kemudian bila sampai di Baitul Maqdis, Burak itu diikat. Lalu aku masuk dan salat 2 rakaat di dalamnya. Ini Nabi SAW menceritakan kepada Anas setelah kembali, setelah berakhirnya peristiwa itu pada malam tu, sekembalinya ia ke Mekah. Setelah itu aku keluar dan disambut oleh Jibril dengan membawa secawan arak dan susu. Memang ada dalam riwayat lain menyebut pada malam itu utiyabi biqadahaini, Jibril bawa kepada aku 2 bekah min laban wa min khamr, daripada susu dan arak. Lalu katanya fakhtartul laban, aku memilih susu. Lalu kata Jibril, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah law akhadhtal khamr rawat ummatuka. Segala puji bagi Allah kerana memberi hidayah kepadamu untuk memilih susu. Kalaulah
kamu mengambil arak, nescaya menjadi sesatlah umatmu. Itu simbolik gambaran kepada susu sebagai fitrah, arak itu sebagai jalan kesesatan. Kemudian diteruskan cerita, Nabi beritahu kepada Anas, kemudian aku dibawa naik ke langit dunia. Manakala Jibril meminta agar dibukakan pintu langit, maka terdengar suara yang bertanya, man anta, siapa kamu? Kerana setiap langit ada babun, ada pintu, dan ada penjaganya, ada malaikat yang ditugaskan untuk mengawalnya, untuk menjaganya. Lalu Jibril dijawab oleh Jibril bahawa dia adalah Jibril. Lalu malaikat yang menjaga pintu langit bertanya, engkau bersama dengan siapa? Lalu jawab oleh Jibril, aku bersama dengan Muhammad. Malaikat yang menjaga pintu langit bertanya, apakah dia diutuskan untuk naik ke langit bagi menghadap Tuhannya? Jawab Jibril, ya. Setelah pintu langit dibuka, katanya ternyata aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Lalu langsung dia menyambut kedatanganku dan mendoakan untukku. Dalam riwayat lain, Nabi Adam berkata, marhaban bibni salih wan nabiy salih. Selamat datang kepada anak yang salih dengan nabi yang salih, yang baik. Salih ni bukan Nabi Salih alaihi salam, maksud nabi yang baik. Bukan kata nama, tapi kata sifat. Kemudian terus lagi naik kepada langit yang kedua. Malaikat yang menjaga pintu langit kedua tanya begitu juga, man anta, siapa kamu? Jawab Jibril, aku adalah Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama dengan kamu? Katanya Muhammad. Soalannya sama dengan soalan yang ditanya oleh malaikat yang menjaga pintu langit pertama. Naik pada pintu langit, naik ke langit yang kedua, katanya aku bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Tapi ada hubungan antara Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Ada hubungan dari sudut kekeluargaan. Sebab ibu Nabi Isa iaitu Maryam binti Imran, dan juga ibu Nabi Yahya ada hubungan kekeluargaan. Kemudian naik kepada langit yang ketiga, ditanya oleh malaikat yang menjaga pintu langit ketiga, siapakah engkau? Jawab Jibril, aku adalah Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersama denganmu? Katanya Muhammad. Lalu dibuka pintu langit yang ketiga, katanya aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, dan sesungguhnya dia telah dianugerahkan setengah daripada keelokan rupanya. Setelah menyambut kedatanganku, dia pun mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami terus diangkat ke langit yang keempat. Lalu malaikat yang menjaga pintu langit keempat bertanya, man anta, siapa kamu? Jibril. Jawab Jibril, aku adalah Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersama dengan kamu? Muhammad. Lalu dibuka pintu langit yang keempat, dan dia bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Setelah menyambutku, ia mendoakan kebaikan untukku. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah yang berbunyi, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami mengangkatnya, yakni Nabi Idris itu, kepada kedudukan yang tinggi. Itu ayat itu dalam surah Maryam. Nabi baca ayat ini untuk menceritakan kepada Anas bin Malik bahawa semasa langit keempat dia bertemu dengan Nabi Idris. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Seterusnya baginda melanjutkan ceritanya. Kami diangkat naik langit yang kelima. Manakala Jibril meminta dibukakan pintu langit, terdengar suara bertanya, man anta, siapa kamu? Jawab Jibril, aku adalah Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersama dengan kamu? Muhammad. Setelah dibuka pintu langit ketiga, maka katanya aku bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Setelah menyambutku, ia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian terus diangkat naik langit yang keenam. Begitu juga
Terdengar suara yang bertanya, siapa engkau? Dijawab oleh Jibril, aku adalah Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad. Lalu dibuka pintu langit, dan katanya aku bertemu pada langit yang ke-6 dengan Nabi Musa alaihi salam. Dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian seterusnya diangkat ke langit yang ke-7. Begitu juga dia mendengar suara yang bertanya, siapakah engkau? Jawab Jibril, aku adalah Jibril. Siapa bersama dengan engkau? Katanya Muhammad. Kemudian sampai langit ke-7, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku melihatnya sedang duduk bersandar ke Baitul Ma'mur. Tempat tersebut setiap hari dimasuki oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Apabila mereka keluar daripadanya, mereka tidak akan kembali lagi. Masuk sekali ya 70,000 setiap hari. Hak esok 70,000, hak lain pula. Lusa 70,000, hak lain pula. Jadi berapa ramai malaikat tak payah kira. Tak payah nak kira. Tapi malaikat itu terlalu ramai. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Najm. Surah An-Najm. Aku melihat daunnya. Sidratul Muntaha ni dia seperti pokok kayu. Pokok kayu yang ada daunnya, ada buahnya. Aku melihat daunnya seperti ka'adhanil filah, seperti telinga gajah, dan buahnya seperti buah tempayan, buah yang besar. Maka ia diliputi oleh perintah Allah seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka ia berubah. Semasa berada di Sidratul Muntaha, tiba-tiba suasana berubah dan melihat keindahan yang Nabi kata tidak boleh aku ceritakan bagaimana keindahnya. Maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat melukiskan, yang ini dapat menceritakan, dapat menggambarkan keindahannya. Macam kita pergi satu tempat macam ni, orang tanya di belah mana? Itu royak tak boleh, dia mau kena pergi sendiri. Kita kata dia mau kena pergi sendiri, dia mau tahu diri. Kalau kau royak pun sekadar boleh royak saja, tapi nak tahu setara mana akan pergi kelis sendiri. Kemudian Nabi SAW meneruskan ceritanya. Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku apa yang dia kehendaki untuk diwahyukan. Fa'auha ila abdihi ma auha, iaitu diwajibkan ke atasku sehari semalam salat 50 kali. Aku pun turun membawa kewajipan itu. Ketika aku bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam, dia bertanya, apakah yang diwajibkan oleh Tuhanmu terhadapmu? Katanya 50 kali salat sehari semalam. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Berat 50 waktu ni. 5 waktu pun masih ramai tak semaya dah. Kalau semaya pun tak cukup, 5 waktu tak cukup. Kata seorang pakar motivasi, Datuk Dr. Fadilah Kamsah, mengikut kajian yang pernah dia buat, rakyat Malaysia, 80% umat Islam di Malaysia tidak solat. Sama ada tidak solat tak cukup 5 waktu, ataupun mungkin tak solat langsung. Itu baru 5 waktu. Kalau 50 waktu, tak tahulah. Boleh congok sendiri lah. Walaupun akhirnya sudah menjadi 5 waktu, maka begitulah. Nabi Musa kata, kembalilah kepada Tuhanmu, minta lagi keringanan, kerana mereka tidak akan mampu melaksanakannya. Aku telah mencuba dan menguji kepada Bani Israel. Kata Rasulullah SAW, aku kembali menghadap Tuhanku bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Lalu dikurangkan 5 kali salat. 5 jadi 45, 40, 35, 30. Tapi Nabi Musa kata, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Kembalilah kepada Tuhanmu. Dan akhirnya sudah menjadi ketentuan Allah bahawa salat itu hanya 5 kali sehari semalam. Dan setiap 1 kali salat dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Maka hal itu sama dengan 50 salat. Sebab atas 1 jadi 10, jadi 5 kali dengan 10 jadi 50 jugalah.
Maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia tidak melakukannya, ditulis baginya 1 pahala. Namun jika dia melakukan, maka ditulis untuknya 10 pahala. Dan barang siapa yang berkeinginan melakukan kejahatan lalu tidak melakukannya, berasa nak buat jahat tak jadi buat, maka tidak ditulis apa-apa atasnya. Dan jika dia melakukan kejahatan yang diniatkan, maka ditulis untuknya 1 dosa sahaja. Itulah luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Lalu aku turun hingga bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam. Aku pun memberitahu bahawa telah tersisa yang masih tinggal hanyalah 5 kali salat sehari semalam. Itu sebahagian daripada riwayat. Banyak lagi lain-lain yang kita boleh baca dalam kitab tafsir, sebab dia ada pelbagai versi, pelbagai redaksi matan hadisnya. Ini salah satu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam setengah riwayat di mana seorang lelaki, Allah apa nama apa dia bertanya kepada Abu Zar. Dalam satu yang lain dia kata, kalaulah aku berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak tanya dia sendiri, hal ra'a rabbahu, adakah Nabi melihat Tuhannya pada malam Isra dan Mi'raj? Lalu Abu Zar kata, ya aku pun pernah tanya juga, aku tanya soalan itu, tapi Nabi hanya beritahu aku melihat nur. Dia kata, aku melihat cahaya, aku melihat nur, melihat cahaya, dan dia menerima perintah daripada Allah untuk salat. Bahkan perkara itu menjadi khilaf di kalangan sahabat. Ibn Abbas mengatakan Nabi SAW melihat Allah. Itu pandangan Ibn Abbas, walaupun perkara itu tidak jelas kepada Nabi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sesiapa yang berpendapat bahawa Nabi melihat Allah pada malam Isra dan Mi'raj, maka dia telah melakukan pembohongan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, perkara itu tidak perlu diperbahaskan. Hak pentingnya peristiwa ini benar-benar berlaku. Dan ulama bersepakat bahawa qaul yang sahih Isra dan Mi'raj berlaku secara bil jasadi war ruh, dengan jasad dan ruh. Walaupun ada pendapat lain mengatakan hanya berlaku secara ruh sahaja, tetapi yang lebih kuat berlaku dengan kedua-duanya, jasad dan ruh. Sebab peristiwa ini bila diceritakan kepada orang-orang Quraisy, mereka merasa takjub, lalu mereka membohonginya. Dan peristiwa ini menjadi penyebab kepada ada setengah orang-orang yang baru meluk Islam, dia ragu-ragu dan seperti tidak percaya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meyakini dan mengatakan semua yang Nabi cerita adalah benar. Lalu dia diberi gelaran As-Siddiq, yang sangat membenarkan. Berkata Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit, al-zahir anna hadha al-Isra' kana bi syakhsihi, yang nyata bahawa peristiwa Isra' ini berlaku secara individu lah, secara pada tubuh badan Nabi sendiri. Oleh kerana itu kadzabat Quraisy, orang-orang Quraisy mendustakannya. Oleh kerana itu apabila Nabi ceritakan perkara ini kepada Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani ini adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib, salah seorang anak kepada Abu Talib. Ummu Hani binti Abi Talib, nama asalnya Fakhitah binti Abi Talib. Bila Nabi cerita benda ni kepada Ummu Hani, sepupunya, katanya la tuhaddithin nas biha fayakdzibu. Ummu Hani berpesan kepada Nabi, dia kata, kalau kita tak cerita kepada orang lain lah, kalau cerita mereka akan mendustakan kamu dan mereka tidak akan mempercayainya. Baik, seandainya peristiwa ini berlaku secara mimpi, walau kana manaman, berlaku secara manam dalam mimpi, mastankara dzalik, mereka tidak akan membantah perkara itu. Jadi jumhur ahli ilmu mengatakan Isra dan Mi'raj berlaku secara jasad dan roh. Dan inilah yang sepatutnya kita meyakininya, kita beriktikad dengannya, kerana hadis tentang Isra ini marwiyun fil masanid, diriwayatkan dalam kitab-kitab musnad daripada sahabat pada setiap penjuru tempat yang ada umat Islam di situ, dan disebut bahawa ia diriwayatkan oleh 20 orang dari kalangan sahabat-sahabat Nabi.
Daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kenapa dinamakan Al-Masjid Al-Aqsa? Perkataan Al-Aqsa maknanya Al-Ab'ad, yang jauh. Antara Mekah dengan Masjidil Aqsa nisbah kepada zaman di mana zaman itu kereta tak ada lagi, kapal terbang tak ada lagi. Jaraknya sangat jauh. Jaraknya sangat jauh, dan perkara ini memang diketahui oleh orang-orang Quraisy yang sudah biasa dengan rombongan perniagaan. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Mereka biasa membuat rihlah, perjalanan untuk berniaga pada musim sejuk dan musim panas, sama ada ke Yaman atau ke Syam, dan mereka akan melintasi kawasan Masjidil Aqsa yang sekarang terletak di Palestin. Dulu disebut dengan Syam, Palestin, kemudian Syria, Lebanon, Jordan. Negara-negara ini dulu disebut dengan Syam. Dulu disebut dengan Syam. Sekarang ni sebab berlaku perubahan dari segi geografi dan politik, maka timbul nama yang lain pula. Yang kami berkati. Apa maksud berkat di sini? Ulama tafsir kata berkat ni ada dua, sama ada berkat dari sudut maknawinya atau secara hissinya. Secara maknawi, sebab itulah dipanggil bumi Ardul Anbiya, bumi para nabi. Bumi para nabi ni di situ, di kawasan tu sekitar. Kemudian bumi itu juga adalah bumi yang subur. Bumi yang subur. Kalau kawasan itu sekarang ni banyak pokok zaitun. Sekitar Jordan, kawasan Palestin, dia banyak pokok zaitun. Kawasan yang subur dengan pertanian. Berbanding dengan lokasi bawah, kalau Jaziratul Arab, kawasan Mekah adalah kawasan yang asalnya biwadin ghairi zi zar'in, sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Ketika Nabi Ibrahim pertama kali meletakkan anaknya Ismail yang masih kecil bersama isterinya Hajar di situ, lalu dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku telah menempatkan zuriatku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Sebab Mekah masa itu tidak subur untuk pertanian. Tetapi berbanding dengan kawasan utara sekitar Masjid Al-Aqsa, ianya lebih subur dengan pertanian. Tanah apa pun naik. Itu salah satu ta'rif ataupun tafsiran untuk barakna, kami berkati sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami sepanjang tempoh Isra dan Mi'raj itu. Sebab ini memang sangat-sangat luar biasa. Dia melibatkan satu perjalanan yang di luar alam dunia. Sebab Nabi melalui dua perjalanan, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secara horizontal. Kemudian daripada Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis secara vertikal, secara menegak. Macam kita mari masjid lah. Kita mari masjid, kita jalan kaki bawah, kepala di atas. Sampai satu masa nanti kita mari masjid juga, mari dalam keadaan orang usung kita. Faham tak? Usung kita, mana kepala pergi dulu, matilah. Kita pergi juga masjid sebab orang akan solatkan jenazah kita di masjid. Tapi kedudukan badan kita masa kita pergi masa hidup lain, kaki di bawah. Tapi masa kita mati, orang usung kita pergi ke masjid untuk solat, kita bukan lagi dalam keadaan menegak, tapi keadaan yang antara horizontal dengan vertikal. Itu bahasa sekarang lah. Baik. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia, ini Allah bersifat maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala mengisbatkan baginya dua sifat yang banyak diulang dan disebut dalam ayat-ayat yang lain. As-Sami' Al-Basir. Maha mendengar li aqwalin Nabi, akan segala perkataan Nabi dalam pengertian ayat pertama ni lah. Al-Basir pula maha melihat bi af'alihi, akan perbuatan-perbuatan yang Nabi lakukan, lalu dimuliakan ia dan didekatkan ia
Fashtama'a, berhimpunlah Nabi dengan segala al-anbiya, nabi-nabi yang lain. Wa urja ila sama', lalu dibawa ia naik ke langit. Wa ra'a ajaibal malakut, dan dia melihat keajaiban alam malakut. Alam malakut ni alam luar daripada alam musyahadah, ataupun luar daripada alam dunia. Sebenarnya alam dunia yang kita tengok ni, kita hanya baru tengok salah satu daripada dimensi yang dapat dikesan oleh mata kita. Hak kita nampak, kita tak nampak hal lain. Hak tersembunyi daripada pandangan kita. Hak kita tak nampak alam jin, alam syaitan. Sebab alam dunia ni lebih banyak dengan jin. Adapun alam atas sana lebih banyak malaikat. Sebab malaikat dalam hadis Sahih Bukhari disebut tidak ada satu tempat yang walaupun sebesar tapak tangan, malaikat ada di situ. Malaikat yang sujud meletakkan dahinya, sehinggalah hampir-hampirlah at-tatis sama, hampir-hampirlah langit itu bunyi sekonak utuh. Tapi tidak utuh sebab banyaknya malaikat. Tapi kita tak nampak langit pun, kita tak nampak malaikat, alam gaib. Itu ianya wujud di alam dunia, cuma kita tak nampak. Apabila Nabi SAW dibawa berjalan pada malam Isra dan Mi'raj, dia melihat sesuatu yang dia tidak lihat sebelum. Wa ma zaghal basar wa ma tagha, tidaklah terpesong pandangan matanya dan tidaklah melampaui. Benda yang Nabi tengok tu adalah benar, tepat dan betul. Dalam banyak riwayat-riwayat lain disebut memang ada itu betul. Nabi kata, aku dibawa ke syurga dan aku melihatnya. Aku ke syurga dan aku melihatnya. Kerana syurga itu sudah ada, memang aku melihatnya. Baik, kita terus kepada ayat yang kedua. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami telah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam al-kitab, yakni Taurat, At-Taurah, yang kami jadikan ia sebagai petunjuk hidayah bagi Bani Israel. Untuk dikeluarkan Bani Israel melalui perantaraan kitab itu, untuk dikeluarkan mereka daripada min zulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wad dinil haq, daripada kegelapan jahil dan kufur kepada cahaya ilmu dan agama yang benar. Lalu dikatakan kepada Bani Israel, alla tattakhidhu min duni wakila. Maknanya la tattakhidhu min dunillahi wakila, janganlah kamu mengambil selain daripada Allah sebagai wakil. Wakil sebagai waliyan, sebagai pelindung, sebagai penolong, untuk tufawwiduna ilaihi umurakum, untuk kamu serahkan akan urusan-urusan kamu. Wakilan di sini juga maknanya Rabban, jangan kamu menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan yang kamu serahkan kepadanya akan urusan kamu. Maknanya Bani Israel diperingatkan jangan sekali-kali terlibat dengan perkara yang membawa kepada syirik atau menyekutukan Allah. Baik, timbul persoalan, orang akan tanya, kenapa selepas ayat pertama tentang Isra' Mi'raj, ayat kedua terus tentang Bani Israel dan Nabi Musa? Apa kaitan? Kalau kita belajar tafsir, kita nak tahu apa kaitan ayat pertama dengan ayat kedua dari segi kemunasabahan, dari segi kerasionalan. Mesti ada rasional untuk menggambarkan bahawasanya besarnya kedudukan Nabi SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai penghulu, ketua bagi sekalian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kerana Bani Israel menganggap, ini kita pernah baca dalam kisah dalam sirah, pernah berlaku perbalahan antara seorang Muslim dengan seorang Yahudi di Madinah. Lalu si Yahudi itu mengatakan bahawasanya Nabi Musa ini katanya lebih besar kedudukannya daripada Nabi Muhammad, dengan alasan begini, sebab dia kata Nabi Musa ini adalah kalimullah. Betul lah, hujah dia itu betul. Dalam Quran apa disebut? Wa kallamallahu Musa
taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa secara langsung. Adapun Nabi-Nabi dan Rasulnya, Allah Ta'ala berkata secara wahyu, disampaikan wahyu, ataupun min wara'i hijab, dari belakang tabir, yang didengar wahyunya itu. Tapi Nabi Musa secara terus, Allah Ta'ala sampaikan wahyu secara terus. Lalu sahabat ni kata tak, Nabi SAW akhirnya berlaku bala lah, minum bala. Lalu Nabi kata, la tafaddiluni ala Musa, jangan kamu lebihkan aku ke atas Musa. Itu sifat tawaduk, walaupun secara hakikinya sebenarnya Nabi Muhammad SAW lebih tinggi. Itu ada kaitan dengan ayat tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah dia rasul-rasul yang telah kami lebihkan setengah mereka di atas setengah yang lain. Ada di antara mereka yang Allah Ta'ala berkata-kata dengannya, maksudnya Nabi Musa, dan mengangkat setengah mereka dengan beberapa darjat berbanding setengah yang lain. Jadi antara Nabi dan Rasul, antara seorang Nabi dengan Nabi yang lain ni, dia punya darjat dia tu tak sama. Wa rafa'a ba'dahum darajat, kami mengangkat setengah mereka dengan beberapa darjat yang tertentu. Jadi ayat ini menjadi satu isyarat kepada Bani Israel tentang kelebihan yang khusus ada pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pernah berpesan, mana-mana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup selepas aku diutuskan, mereka telah mendengar dakwahku, tetapi mereka tidak menerima dakwah ini, mereka masih kekal dengan ajaran dulu. Sebab bila lahirnya Nabi SAW, secara automatik ajaran dalam Taurat dan Injil mansukh ataupun terpadam. Jadi mana-mana orang Yahudi Nasara yang mengetahui tentang Nabi Muhammad tapi tak sikut, nak ikut hak cara dia juga, melainkan dia akan masuk neraka, kecuali dia beriman kepada Nabi SAW dan ikut syariat dalam Al-Quran. Zurriyatan man hamalna ma'a Nuh, mereka itu adalah zuriat yang kami telah bawa bersama dengan Nabi Nuh di atas kapal semasa berlaku banjir yang besar di zaman Nabi Nuh. Jadi Bani Israel ini adalah zuriat yang telah dibawa di atas kapal bersama dengan Nabi Nuh. Tuan-tuan boleh rujuk ayat ni dalam surah, tafsiran ayat ni dalam surah Maryam. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Boleh rujuk dalam surah Maryam ayat 58 untuk melihat tafsiran lebih jelas bagi ayat ketiga surah Al-Isra. Mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat ke atas mereka dari kalangan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi itu daripada zuriat Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama, dan manusia selepasnya semua adalah anak cucu Nabi Adam. Termasuklah wa mimman hamalna ma'a Nuh, orang-orang yang kami bawa bersama dengan Nabi Nuh. Maksudnya bawa atas kapal tu lah, atas kapal semasa banjir itu. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, daripada zuriat Nabi Ibrahim dan juga Israil. Israil maknanya Nabi Yaqub, Nabi Yaqub alaihi salam. Dan juga dari kalangan orang yang kami beri hidayah, wajtabaina, yang kami pilih. Itu boleh rujuk dalam surah Maryam ayat 58. Innahu kana 'abdan syakura. Allah Ta'ala memuji Nabi Nuh secara khusus dalam ayat ini. Sesungguhnya Nuh itu seorang hamba yang sangat bersyukur. Allah Ta'ala mensifatkan Nabi Nuh di sini sebagai 'abdan syakura untuk memberikan suatu gambaran kelebihan yang ada pada Nuh. Dia seorang hamba yang syukur, hamba yang bersyukur.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta.